Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung bab puasa sikit, kitab perukunan. Sebelum kita mulakan kitab perukunan ni, elok kiranya kita masuk bab puasa yang dah mula pada minggu lepas. Dah mula dah. Kita masuk sikit lagi lah. Secara ringkas je pun. Secara ringkas berkaitan dengan puasa sebagai ulangan. Esok lusa nak puasa lah. Jadi kita baca sikit lagi ya. Kemudian habis nanti, lepas raya nanti kita sambung. Bukan kita sambung, kita mula daripada awal balik. Kita bahas sebelum ni muka surat 67. Bukan, sebelum tu lagi. Muka surat 64, 65, 66, 67 selesai. Masuk kita 68. 68, 69. Fasal baru. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين Amin ya Rabbal Alamin. Faslun, ini satu fasal pada menyatakan barang yang mengharuskan berbuka puasa Ramadan. Secara ringkas je ni, kita tak detail kan. Bila kita detail kan ni, bila kita masuk pada bab ni nanti, kita akan detailkan. Ini secara ringkas, saya nak baca secara ringkas je. Fasal satu keadaan yang boleh buka puasa, harus buka puasa, tak berdosa kalau buka puasa, tak berdosa kalau tak berpuasa. Ini adalah sambungan daripada muka surat sebelum yang kita bahas minggu lepas dan muka surat sebelum tu. Ketahui olehmu hai talib, ketahui olehmu wahai penuntut ilmu, bahawasanya harus berbuka puasa. Berbuka ni maksud dua. Kalau dalam kitab kata berbuka puasa tu maksud dua. Satu maksudnya puasa dulu lepas tu buka. Tak sampai habis, tak sampai maghrib lagi dah makan dah, dah minum dah kan, buka. Itu maksud berbuka. Satu lagi maksud berbuka adalah tak berpuasa langsung daripada subuh. Itu pun dalam kitab maksud berbuka juga. Jangan salah faham, ingat berbuka puasa. Maknanya dia kena buka puasa, dia kena puasa dulu, tak semestinya. Orang dulu tak bercakap gitu.
Orang dulu bercakap, kalau kata je berbuka puasa dengan maksud puasa dulu, lepas tu buka, ataupun tak puasa daripada awal. Dia panggil buka juga. Kita tak panggil buka, kita panggil tak puasa. Ya, tak puasa. Tu kita panggil. Orang dulu tak gitu. Dia panggil berbuka puasa juga tu. Jadi harus ataupun boleh untuk tidak berpuasa, ataupun dah puasa pun boleh buka. Okay? Sebab yang pertama, sebab sakit. Sebab sakit. Kalau sakit boleh. Sakit boleh. Cuma sakit yang macam mana boleh? Boleh tak? Sesama. Asal tak puasa ni sakit. Sakit apa sesama? Boleh? Dia ada sakit tertentu lah. Dia bukan semua penyakit. Kenapa tak puasa ni? Tadi puasa. Lepas tu buka awal. Kenapa tadi? Sakit kaki. Seliuh tadi. Boleh? Tak ada kena-mengena pun. Tak boleh lah. Jadi bukan asalkan sakit aja boleh buka puasa. Bukan. Hanya sakit tertentu sahaja. Sakit-sakit yang tertentu sahaja yang boleh buka puasa ataupun boleh tak berpuasa daripada awal. Bukan semua sakit. Ya? Sakit jenis apa ni? Sakit sebab sakit, sekejap lagi kita bahas sakit apa. Sakit yang kesukaran puasa sertanya. Tu. Dengan sebab sakit, sukar, susah nak meneruskan puasa. Sesama pun sukar juga. Duk sosek. Kalau makan ubat sedap sikit. Kata, boleh ke? Nanti dulu, tak habis lagi. Sakit yang kesukaran puasa sertanya puasa. Dia sakit dan dia puasa jadi sukar. Maka dia boleh buka. Sukar macam mana? Sakit macam mana? Baca lagi. Dengan sukar yang amat sangat. Sungguh-sungguh sukar. Susah sungguh. Sakit-sakit sungguh. Kadang-kadang kalau seliuh pun sakit sungguh. Aduh. Hantu sikit jatuh motor luka. Apa kat lutut. Sakit sungguh kat tu. Sakit tu boleh ke tak puasa? Tak boleh. Jadi sakit macam mana ni? Sakit yang sukar dan amat sangat sakit. Ya? Atau sebab sakit, yang ini ni. Sebab sakit yang mengharuskan tayamum. Benda apa polok tayamum kena mengena dengan buka puasa. Okey. Ada keadaan kita bahas tayamum kejap. Padahal tayamum tak ada kena mengena dengan puasa. Dia nak ambil maksud tayamum tu. Kadang-kadang kita boleh tayamum tanpa ambil wuduk untuk sembahyang. Boleh. Masa bila? Tak ada air. Tak ada air. Okey, tak ada air. Lain? Yang tak ada air tu untuk tayamum selain daripada sebab tak ada air. Balut. Kan? Dia balut, dia sakit. Kenapa kalau dia berbalut, kenapa boleh tayamum pula? Buka lah balut tu. Nak pergi ke tahap sakit ni. Buka lah balut tu. Lepas tu ambil wuduk, jiruh air. Jadi macam mana? Mudarat. Kat situ ada nak ambil ni. Bukan nak kat tayamum tu. Nak kepada jika dia berpuasa, maka mudarat. Mudarat tu macam mana? Mudarat tu yang mengharuskan tayamum. Tapi bukan kena mengena dengan tayamum. Dia nak kat mudarat tu, dia bukan nak kat tayamum. Dan dia tak ada kena mengena pun dengan tayamum. Jadi, ada keadaan boleh untuk sembahyang tanpa wuduk, caranya dengan tayamum, jika dengan kena air ke badan menyebabkan mudarat. Dengan, satu namanya mudarat. Yang kedua, dengan kena air kat badan menyebabkan hilang manfaat anggota. Rosak anggota tu. Maksudnya sakit anggota tu. Kalau tak kena air kat tangan, okey je. Kalau kena air, rosak anggota. Hilang manfaat anggota. Anggota jadi rosak. Dua lah. Tadi mudarat lah jadi kan. Ni mudarat jugalah. Dia bagi hilang manfaat anggota. Ada lagi. Kalau kena air, masa sakit tadi, kalau dia nak sembahyang, dia boleh tayamum. Sebab kalau kena air, mati. Jadi, ada 2-3 perkara. Dia ada banyak lagi. Antara yang boleh tayamum, jika kena air, dia meninggalkan parut yang keji. Boleh tayamum. Dia tak sakit pun. Tapi, nanti
Parut yang keji. Masuk parut keji, uduh. Bukan parut biasa-biasa. Bertapung. Bukan. Parut yang keji. Mungkin kat buka dia kena terbakar ke apa ke. Kalau kena air boleh je. Tak sakit pun. Tapi kalau kena air menyebabkan parut tu jadi uduh muka dia. Maka dia boleh tayamum. Ya. Nampak? Jadi kita bukan ambil kat tayamum. Kita nak ambil alasan tadi. Alasan tu juga letak dekat. Ada satu lagi. Yang boleh tayamum. Jika dia nak sembahyang. Kalau dia ambil uduk tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi pada malam tu nanti baru dia sakit. Masa dia basuh muka siang-siang lagi ambil uduk ni tak sakit pun. Malam baru sakit. Boleh tayamum juga. Maksudnya akan datang mudarat tapi bukan waktu tu nanti. Maka dia boleh tayamum awal-awal. Apa lagi? Dan boleh juga dia tu kalau dia ambil uduk kena air okey je. Dia sanggup. Tapi dengan kena air menyebabkan penyakit dia bertambah sakit. Ataupun payah nak sembuh, lambat nak sembuh. Maka boleh tayamum. Walaupun dia boleh je kekenakan air. Nampak? Kita nak ambil bukan tayamum tu, kita nak ambil alasan. Ada berapa alasan dia? 5, 6, 7 alasan tadi. Alasan tu lah boleh untuk buka puasa kalau ada alasan yang sama. Yang pertama tadi, mudarat. Macam tu lah. Yang kedua tadi, hilang manfaat anggota. Dengan dia tak makan, dengan dia teruskan berpuasa, menyebabkan hilang manfaat anggota. Tu bahasa dululah. Bahasa sekarang ni, anggota dia boleh jadi rosak. Perut dia bocor. Tank gastrik, musim gastrik dekat lah. Perut bocor. Orang kampung kata perut bocor lah. Maksudnya asid tu terlalu banyak. Lepas tu dia hakis. Jatuh ke dia hakis perut. Orang kampung panggil perut bocor. Jadi dia kena makan. Bila makan barulah asid tu boleh makan makanan tu. Kalau dia tak makan lama-lama bocor perut dia. Sebab dia ada penyakit gastrik. Kalau bocor kan hilang manfaat anggota. Itu maksud tayamum tadi. Bukan ada suruh tayamum tiba-tiba cari debu. Bukan. Nak ambil alasan tu saja. Alasan boleh tayamum. Macam tu juga jika dengan dia berpuasa boleh je. Tapi dengan dia berpuasa siang tu boleh. Tapi malam tu Allah menggelupur sakit. Siang sanggup. Okey. Malam. Maka dia boleh tak puasa. Dia gitu. Itu maksudnya. Itu maksud yang tayamum tu. Dengan dia puasa boleh tahan. Tapi sakit dia sepatutnya sembuh dalam masa 2 bulan. Dia adalah makan ubat sakit kanser ke apa benda ke. Kalau dia tak puasa, dia boleh sembuh dalam masa 2 bulan. Tapi kalau dia tak puasa, maksudnya makan ubat dan sebagainya, boleh sembuh 2 bulan. Tapi kalau dia puasa, 2 bulan tu jadi 6 bulan baru sembuh. Maka dia boleh tak puasa. Begitulah juga tayamum tadi. Kalau kena air, tak ada masalah dia kata. Tapi elok sepatutnya kering luka dia tu. Kering seminggu. Dengan kena air, 2 bulan baru kering. Maka dia boleh tayamum. Sama lah. Nak ambil kesan tu. Nak ambil alasan tadi tu. Jadi, apa-apa alasan yang boleh mengharuskan tayamum, itu juga alasan yang boleh mengharuskan buka puasa. Dia tak semestinya sakitnya waktu itu. Sakit lepas pada tu pun sama. Sekarang nampak okey lah. Malam, Allah. Dengan terasa macam asid naik ke atas, panas, rasa nak mati. Macam tu. Ataupun dengan puasa mati terus. Maka boleh. Boleh. Itu maksud mengharuskan tayamum. Seperti ditakuti bertambah penyakit sebab puasa. Dia bagi beberapa contoh. Contoh pertama dia bagi, dengan berpuasa akan bertambah sakit. Kalau dia puasa boleh, tapi dia akan bertambah sakit. Samalah. Dengan dia guna air, bertambah sakit. Tapi kalau guna air, okey je. Boleh. Tapi akan bertambah sakit. Maka dia boleh tayamum kan? Satu. Yang kedua. Dan demikian lagi, harus berbuka puasa bagi yang takut akan kebinasaan dirinya. Tak binasa lagi, takut. Ini yang takut dia kata, siang tu okey, malam baru jadi. Jadi bimbang, takut, malam nanti jadi sakit sungguh. Walaupun siang tak sakit. Maka dia boleh awal-awal lagi tak puasa. Itu maksud takut. Harus berbuka, boleh berbuka bagi yang takut akan kebinasaan dirinya. Takut kebinasaan dirinya. Takut dia jadi binasa, matilah. Mati. Ini biasanya penyakit kronik. Penyakit kronik macam jantung yang kena makan ubat selalu 5-6 jam sekali kena makan ubat supaya terbuka saluran-saluran ke, ataupun pakai bateri ke. Bateri je. Bateri kena makan lalu tak? Makan bateri. Makan bateri. Macam mana nak cas? Pakai apa?
Bluetooth. Bukan pakai wireless juga. Tukar. Oh, tukar. Maknanya tak perlu makan apa-apa. Oh, tak perlu makan. Tak apa. Maknanya bukan bateri lah, silap lah. Apa-apalah. Apa? Apa dia? Oh, dia macam tersilap tukar bateri. Oh, bukan sebab makan lah. Katalah, dia kena makan ubat tu, baru darah dia berjalan dengan elok. Maka itulah maksud saya nak bagi yang tu lah. Maka dengan sebab tu, tak puasa sudah. Sampai ke sudah. Sampai 30 hari lah. Jadi ada harapan sembuh tak? Tak, ini macam penyakit macam ni tak ada harapan sembuh. Bukan tak ada harapan sembuh, dia akan mati. Maksudnya penyakit ni memang gini sampai mati lah. Tak ada harapan untuk sembuh. Dia macam sesama, batuk, terseliuh, sakit perut. Itu ada harapan sembuh. Demam, itu dia panggil sakit yang ada harapan sembuh. Kalau sakit tu, tak ada harapan sembuh dah ni. Okay. Bila tak ada harapan sembuh, tak payah puasa. Nanti macam mana? Pidiah. 1 hari, 1 cupak. 675 gram. 30 hari, 20.5 kilo. Bunda kan lah, 21 kilo. Senang terus. Setiap 21 kilo. Berah, bagi fakir miskin. Tak payah puasa? Tak payah puasa. Sebab penyakit yang tiada harapan sembuh. Tapi kalau penyakit tu ada harapan sembuh, tak boleh. Kena qada. Contohnya demam, sakit perut tu lah. Cirit berik, sakit lutut, batuk, sesama, sakit migrain. Apa lagi? Gastrik. Gastrik yang ada harapan sembuh. Okay? Atau satu anggotanya. Takut binasa satu anggota. Sebut tadi lah. Anggota dia binasa. Dengan dia tak makan, dia tak boleh jalan. Lepas tu kaki kena potong. Ada tak gitu? Tak makan lagi bagus macam mana? Macam mana? Dengan dia tak makan obat. Obat. Dengan dia tak makan obat, menyebabkan, buatlah, saya tak kerti penyakit-penyakit. Dia kena makan obat setiap berapa jam. Kalau tengok memang, kalau tidak, menyebabkan kaki kena potong ke, tangan kena potong ke. Tak mati. Tapi hilang manfaat anggota. Maka dia boleh tidak berpuasa. Yang ini tengok, ada harapan sembuh ke tidak? Jika ada harapan sembuh, dia wajib qada. Jika tak ada harapan sembuh, macam tadi. Tak payah puasa, bayar pidyah saja. Dia tengok juga tu. Atau hilang manfaat. Hilang manfaat anggota, saya tak sebut tadi. Sebab mengerjakan puasa, hilang manfaat anggotanya. Anggotanya jadi rosak. Salah biji mata ke, hidung ke, telinga ke, tangan. Semua tu manfaat anggota lah. Kaki ke, lutut ke, apa-apa penyakit yang menghilangkan. Dengan dia berpuasa, hilang manfaat anggota tu. Anggota tu tak boleh pakai, rosak dengan sebab puasa. Walaupun tak rosak total loss. Macam kereta lah, bukan total loss, cuma rosak sikit, tetap rosak juga. Tak apa, tak puasa. Ada inhaler. Kalau dia tak tu, hilang manfaat anggota dia. Maksud hilang manfaat anggota adalah mati lah. Ataupun lagi sesak tak boleh bangun tak, sebab tak cukup oksigen. Dia kena pakai inhaler supaya saluran pernafasan dia jadi besar. Dia sempit saluran pernafasan dia. Lelah ke apa kan. Okey. Macam mana? Sama lah. Jika tak pakai, dia kena pakai 5 jam sekali. Kalau tak pakai, boleh hilang manfaat anggota. Dia terbaring, mungkin boleh mati. Kalau tak mati pun jadi lembek. Hilang manfaat anggota. Adakah boleh pakai? Boleh lah. Soalannya, adakah membatalkan puasa? Senang je nak tahu batal tak batal. Dia habis tak benda tu? Maksudnya, memanglah benda tu tak habis. Dia plastik yang isi tu dalam tu. Habis. Berapa lama? Tapi lama juga. Lama lah tapi habis. Ada isi dia tu. Habis dia makan benda apa kalau tak habis? Dia masukkan angin. Dah yelah memang tak habis hari. Tapi dia akan habis mungkin 2-3 bulan. Tengoklah dia pakai kerap. Habis lah. Maknanya habis tu habis apa? Ada muga. Ada muga. Ada benda lah. Maknanya bila pakai inhaler ada masuk lah. Masuk lah. Settle masalah. Bukan susah pun. Tak payah nak buat bersidang apa. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Ada tak memasukkan sesuatu benda tu? Sesuatu lah tu. Sebab apa bukti ianya sesuatu? Sebab tu dia habis. Maka tak boleh. Okey. Habis tu macam mana? Nanti lelah. Boleh mati. Boleh sakit lagi teruk. Hilang manfaat anggota dan sebagainya. Buka lah puasa. Habis kalau dia pakai benda tu batal tak? Batal lah. Batal lah. Bila batal?
Tapi kat sini pun ada beberapa fatwa yang berbeza. Tapi majoritinya batal. Ada 1-2 negeri yang tak batal. Kena check lah fatwa. Ini saya nak cerita, tak nak masuk yang ni lah. Saya nak masuk yang majoriti. Batal. Sebab dia ada sesuatu. Dia ada sesuatu yang dimasukkan. Sebab tu dia jadi kembang. Saluran tu. Saluran pernafasan. Sebab ada sesuatu lah dia masukkan. Walaupun tak nampak. Jadi batal. Cuma kalau batal macam mana? Qadha lah nanti. Okay. Penyakit dia ada harapan sembuh tak? Maksudnya ada tak nanti satu keadaan lepas-lepas raya nanti dia boleh tak pakai benda tu satu hari? Ada je. Cuma time ni time berat sikit. Biasalah bulan Ramadan automatik berat. Contoh lah, tak kisahlah. Nanti ada dia kena qadha. Tapi kalau dia macam tu setiap hari, dah bertahun-tahun setiap hari kena pakai benda tu. Dan setiap kena pakai pula 5 jam 6 jam. Memang tak boleh nak puasa. Kalau macam tu dia panggil sakit yang tak ada harapan sembuh. Tak perlu puasa, bayar tadi. Senang je. Tapi kalau hari lain elok je. Tak pakai. Nanti kena qadha 30 hari kena qadha. Kalau dia tak puasa 30 hari lah. Makan boleh ke tidak? Hilang. Dia adakah boleh makan? Adakah dia wajib imsak? Tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh makan. Dia wajib imsak. Sebab apa dia tak boleh makan? Sebab dia wajib puasa. Cuma dia mudarat. Jadi macam mana nak elak mudarat? Pakai benda tu. Pakai hilanglah mudarat. Hilang. Mana boleh makan? Dia wajib imsak. Tapi puasa tak sah. Dia boleh panggil wajib imsak. Yang boleh makan hanya dia tinggalkan puasa tu syarak meluluskan. Lulus dengan maksud dia memang tak puasa pun tak apa. Contohnya sakit yang tak ada harapan sembuh tadi. Contohnya dia musafir, keluar sebelum subuh. Dia boleh makan. Contohnya musafir, apa lagi yang boleh? Haid memang boleh Haid mana boleh puasa? Maka dia boleh makan. Makan dekat depan orang pun boleh. Cuma dari sudut adat, dari sudut orang marah tu je lah. Dari sudut haram tu tak haram pun makan depan orang sekalipun. Sebab syarak bagi dia untuk tidak puasa. Apa kita nak halang pula? Yang tadi tak boleh. Yang ni tak boleh makan. Sebab dia cuma kena selesaikan masalah dia sahaja. Masalah dia adalah, saya tak silap ini fatwa terbaru, bukan fatwa lah. Fatwa lama dah, tapi dia buat keluar macam gambar apa, mufti, Jabatan Mufti Negeri Sembilan ni tak silap. Apa dia? Wilayah tak batal. Wilayah tak batal. Perlis tak batal. Tu je ingat. Kebanyakan yang lain semua batal. Ni yang Negeri Sembilan buat keluar. Sebab apa? Sebab dia sakit tu, dia bukan sakit yang tak ada harapan sembuh, ada harapan sembuh. Dan bila dia wajib puasa dulu. Dia wajib puasa. Bila dah rasa tu baru dia. Sebab dia bukan mesti pakai benda tu. Kadang-kadang sehari tak pakai. Boleh. Jadi sebab tu kalau dia puasa dulu, tiba-tiba okey sampai hujung. Puasa dah sah. Jadi pakai itu sekadar untuk selamatkan nyawa dia waktu tu je. Bukan nyawa lah, selamatkan anggota dia waktu tu je. Dia tak boleh makan. Istilah dia panggil wajib imsak. Macam semput kan? Semput. Adakah dia semput tiap-tiap hari? Dia semput tiap-tiap hari. Berapa lama dah? Memang tiap-tiap hari gitu. Puasa tak puasa memang gitu. Maka dia panggil, dia kena pakai benda tu. Baru tak semput. Maka dia panggil sakit yang tak ada harapan sembuh. Jadi, tak perlu puasa. Yang itu boleh makan. Tapi sakit yang ada harapan sembuh dengan maksud, kadang-kadang kena pakai 5 jam sekali. Kadang-kadang sehari tak pakai. Kadang-kadang 3 hari boleh. Kadang-kadang sejam sekali kena pakai. Maknanya dia tak tentu. Yang ini wajib puasa. Bila terasa semacam baru pakai, maka batal lah puasa dia. Dan lepas tu dia tak boleh makan. Puasa batal.
Dan habis kat situ dulu. Ada banyak lagi ni. Dan demikian lagi harus berbuka puasa kerana sangat lapar atau dahaga. Boleh. Sangat lapar atau dahaga. Macam mana ni? Hilang manfaat anggota. Tak boleh bangun. Tak boleh bergerak. Tak boleh bangun. Jalan tak boleh. Boleh buka puasa. Boleh. Sangat lapar atau sangat dahaga. Tapi kena qada nanti. Boleh buka puasa. Kerana sangat lapar dan sangat dahaga. Sekira-kira daripada mengerjakan puasa serta dia tak makan, dia puasa dan ketika dia puasa dia sangat lapar dan dahaga, demikian itu yang mengharuskan tayamum. Sama juga. Alasan yang sama. Kalau tak makan macam mana? Hilang manfaat anggota. Tak makan macam mana? Sekarang memang tak boleh gerak. Malam karang lagi sakit. Macam tadi lah. Meninggalkan parut. Tapi kalau dah sangat lapar, tinggal parut apa? Tak adalah. Jadi yang ada alasan tu pakai alasan yang boleh tayamum tadi tu. Sangat lapar. Boleh. Kalau dia kerja kan. Kerja apa? Buat rumah ke apa kan. Memang kerja tu lah. Dan dia memang kalau tak kerja, dia mesti kena kerja. Dia tak boleh tak kerja. Tak ada duit. Kalau duit berlambak, kerja juga tu tak kira. Dia kalau tak ada kerja, tak ada makan. Tak gerak, tak makan. Parti gerakan. Parti gerakan. Tak gerak, tak makan. Gerak baru makan. Biasa orang Indonesia yang tak ada duit ni kan. Bukan biasa. Pernah terjadi orang Indonesia. Dia minum, makan itu. Dia boleh. Tapi ingat, dia kena kotak. Kata sedap dia tak puasa. Tak sedap. Lepas ni dia kena qada. Tengok orang tak makan dia kena qada. Tengok orang makan nanti bulan Syawal dia kena qada. Cuma boleh. Itu pun ada syaratnya ketat juga. Pertama boleh tak buat malam. Kenapa tak buat rumah malam-malam? Tak boleh. Bos kata tak boleh buat. Nanti nak paku lain pergi paku benda lain. Lepas tu pula peralatan tak cukup. Kemudian dia pula memang tak ada duit untuk dia memang nak cari nafkah ni. Nak cari rezeki. Dan dia memang tengah panas. Dan dia puasa dulu. Puasa dulu. Bukan awal-awal lagi. Esok ni panas ni. Awal-awal lagi. Bahang nasi kabu ke 8. Tak boleh, tak panas lagi. Kena tunggu panas betul, lapar betul nanti. Kalau tidak, tak boleh sambung kerja. Boleh. Kalau orang pergi ke laut, sama juga. Yang duduk tengah panas tu. Training bola. Tu macam rezeki dia lah, cari rezeki lah. Cuma yang kita kata boleh ni, kalau tadilah tak gerak tak makan. Dia juta-juta lah kot. Orang kaya tak boleh lah. Bukan asal kerja je boleh buka. Penat je asal kerja penat. Bukan. Yang tadi tu lah. Yang dia duit tu je untuk dia makan nanti. Kalau dalam bank ada lah 200-300 ribu. Masih dia maksud dia gini tau. Dengan dia tak buat benda tu, menyebabkan pada hari itu ataupun esok hari, dia tak boleh makan. Dia tak boleh bagi anak bini dia makan. Tu nafkah. Dia tak boleh bayar sewa yang sepatutnya dia duduk. Dia tak boleh. Tu lah nafkah tu maksud dia. Tapi kalau cuba dia puasa juga, dia tak training bola. Ya? Dia tak training. Dia esok boleh makan tak? Kalau boleh juga, mana ada lagi lah duit dah sikit-sikit tu. Korek lah, tabung mana-mana. Itu maksud dia. Sehingga kan kalau tak kerja tu tak boleh. Baru boleh. Dia bukan sekadar, tak adalah nak kerja. Mestilah antara kerja kami main bola, training. Penat. Maka terlalu penat, sangat penat. Sehingga kena buka. Tak, nanti jap. Kalau tak training, masa tak buka juga, biarlah. Training sekejap je. Sampai tengah hari dah terbaring dah. Okay. Esok, malam ni ada tak makan? Esok ada tak makan? Dia 2 hari je. Malam ni ada makan? Ada. Esok ada makan. Untuk diri ada, untuk diri. Untuk isteri ada. Untuk isteri ada. Untuk anak ada. Yang nafkah tu lah. Tempat tinggal macam mana? Nak kena bayar sewa ke apa? Cukup tak? Ada tak? Semua cukup? Tak boleh. Tak boleh. Walaupun tak bayar gaji 3-4 bulan pun. Tapi dia tak kebulur macam tu. Ini maknanya susah sungguh lah. Orang susah. Sebab tu saya bagi contoh Indonesia. Indonesia yang baru-baru sampai. Indonesia yang lama jadi toker lah. Indonesia sekarang jadi toker lah. Yang lama-lama kan. Yang duduk lama-lama tu. Yang duduk baru-baru, yang baru sampai. Bangladesh yang baru sampai.
Kalau itulah, tak gerak, tak makan. Kan saya sebut tadi. Saya bukan saya saja sebut tu. Tak gerak, tak makan. Dia kalau tak gerak boleh makan tak? Boleh. Maka tak boleh lah dia buka puasa. Jadi macam mana tu? Training mana yang larat? Dah, tu ajalah kalau training. Mungkin. Oh, dia training malam. Siang dia tak training. Kalau macam dekat Afrika ke orang miskin betul ke memang boleh memang boleh di Malaysia ni tak ada. Di Malaysia ni okey lagi lah. Dan demikian lagi, harus berbuka puasa. Dia sebenarnya dalam bab kerja ni, kita kena bersedia daripada bulan Syawal lagi nak puasa. Nak puasa Ramadan kena bersedia bulan Syawal. Bukan Syaban, Syawal. Bulan Syawal, Ramadan. Lepas habis Ramadan, Syawal lah. Okey, masuk je bulan Syawal, aku bersedia untuk berpuasa. Puasa bila? Ramadan nanti, lagi 11 bulan. Bersedia macam mana? Segala segenap segi. Bersedia dari sudut kesihatan. Jaga dah kesihatan. Sebab nanti aku nak bangun tahajud. Bila? Ramadan. Jaga dah. Dari sudut wang ringgit. Setiap bulan RM100 dah ada. Kenapa? Nanti bulan Ramadan aku tak nak kerja. Macam tu. Nak ambil cuti tanpa gaji. Sebab aku nak. Sepatutnya gitu. Rumah. Nanti nak kena bayar rumah. Okey. Bulan Syawal dah ambil sikit. Syawal sikit. Sampai Ramadan cukup dah. Untuk bayar rumah. Tu. Sini. Ini yang sepatutnya. Yang sebenar-benarnya. Gitulah. Kalau betul-betul kita ni haloba kepada fadilat Ramadan. Haloba. Tamak. Kalau sekadar je tak tamak. Orang tamak selalu rugi. Tapi kalau bab ni orang tamak untung. Dalam bab akhirat orang tamak untung. Orang masuk tabung RM10 dia masuk 100. Tamak kamu ni. Untung. Tapi bab dunia tamak rugi. Dalam bab akhirat tamak untung, haloba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka sangat haloba dalam bab akhirat haloba. Kita nak perang kata Nabi. Kita perlukan dana lah untuk unta makanan. Saya nak bakar. Siapa nak infak? Berapa? Semua. Tak haloba. Saya Umar separuh. Setengah harta yang aku ada ambil separuh. Unta aku ada berapa ekor? 10 ekor, ambil 5. Saya Umar. Saya nak bakar semua. Habis tinggalkan apa untuk engkau? Ya Abu Bakar, tinggalkan engkau ni apa? Allah dan Rasul? Tak cukup lagi. Boleh buat? Try buat. Dalam bank ada apa? Semua fi sabilillah. Apa yang tinggal untuk engkau dan anak-anak? Allah dan Rasul. Macam, kuat tak iman kita? Tak kuat. Tak yakin siapa orang cakap bersama je. Tak kuat. Jadi sekuat yang sebanyak mana yang mampulah. Sebanyak mana yang kita rasa ni. Jadi saya cerita ni ada seorang orang Terengganu. Saya ingatlah cerita, saya ingat sampai kiamat saya akan ingat cerita ni. Saya jumpa dia masa saya mengajar dekat Masjid Negeri pada tahun 2018. Dia ada buat Masjid Shah Alam, Masjid Negeri Shah Alam. Dia ada buat macam, kita tak panggil daurah tapi bolehlah panggil daurah. Sebab dia tak ada kuliah maghrib, dia buat kuliah lepas tarawih pukul 11 sampai kadang-kadang 12 lebih, 12.30, kadang-kadang pukul 1, kadang-kadang saya rasa rakaman tu ada lagi dalam Facebook masjid. Tiap-tiap malam. Jadi lepas tarawih ni, saya daripada Puncak Alam tu pergi lah hari-hari. Masa saya masuk, saya jumpa seorang, bukan masuk, masa nak jalan tu ada abang seorang ni, brother ni. Dia duduk kat tangga. Bila saya masuk je, dia follow masuk sekali ke dalam dewan seminar, dia panggil. Dewan seminar. Masuk. Lepas tu saya keluar, dia keluar. Duduk, berjalan. Macam, masa habis tu lah. Esok macam tu juga. Lusa macam tu juga. Sampai seminggu kot. Hari lepas pada tu, saya cuba nak tanya.
Abang buat apa kat sini? Saya duduk sini. Duduk masjid. Bunyi dah slang-slang lain lah tu. Orang mana? Oh, ganung. Oh, ganung. Duduk sini, duduk sini. Kat sini makan free. Memang betul. Makan buka puasa. Sahur ada. Lepas tu pula, moral ada. Lepas tu pula yang menarik lagi kat situ, dia ada satu stall. Ni Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Sultan. Jadi dia bagi juta-juta lah dana untuk ni. Jadi dia buat satu stall. Saya tak tahu sekarang ada lagi ke tak. Stall. Dah kat situ ada roti, lepas tu ada 3-in-1 apa. Ada lagi ya? Orang nak pergi-pergi macam order je, tak payah bayar. Minum lah sampai kemur perut pun. Tapi tak boleh minum sangat pun. Jadi pukul 1 pagi tu relax-relax, healing. Di masjid healing. Oh ni, makan semua. Makan tanggung, berak cangkung. Semua ada. Apa, bilik air, tempat mandi. Oh, banyak bilik. Duduk kat bawah tu ada kapet. Ada kapet merah, kapet hijau, kapet merah, hijau, biru. Kapet tu ada makna tu. Ada kapet ni maksudnya orang haid boleh masuk. Sebab dia bukan masjid, tak boleh tayatul masjid kat situ. Kapet ni boleh tidur. Yang ni tak boleh tidur, dia ada. Kat bawah tu ada orang bergelimpangan. Saya tengok, ramai rupa-rupanya. Ramai. Lepas tu kata, waktu duduk sini, tinggal Nabi ni. Lagi sehari dua sebelum 2 hari sehari ke 2 hari. Sebelum raya, dia akan naik bas balik. Dia asal tak bawa kereta? Tak ada. Tak boleh. Kalau bawa kereta, dia pergi berjalan nanti. Dia duduk betul-betul. Pagi ada kuliah subuh. Lepas tu ada diskusi duha. Waktu duha, dia main diskusi duha. Ada 2. 8.30 dengan 10. Pukul 10. Lepas tu ada pondok masjid pukul 3. Lepas tu ada kuliah Zuhur. Ada juga kuliah Zuhur. Lepas sembahyang Zuhur. Lepas tu maghrib tak adalah sembahyang tarawih apa semua. Lepas tu pula ada malam yang saya cakap daurah tu. Jadi buat nak apa lagi? Jadi macam mana anak bini apa? Tu yang ni cerita tu. Bulan Syawal dia dah kumpul dah. Sebulan 200. 11 bulan. 11 kali 2. 2,200. Duit tu lah dia akan nak buat bayar rumah ke apa. Dia tu lah nak bagi isteri dia untuk dia, saya nak, awak jangan kacau saya sebulan. Semua cukup untuk awak. Adalah. Lepas tu adalah duit-duit gini, simpan-simpan apa kan, buat keluar sikit. Senang cerita, untuk bayar rumah, bayar kereta, untuk anak, isteri apa semua, cukup. Dia tak bayar. Bawa RM100 pun tak habis, dia kata. Memang. Semua duduk situ, tak pergi mana-mana. Duduk kat bawah, ada beg. Ramai orang. Yang itu dapat Lailatul Qadar, confirm. Yelah hari-hari. Tahajud kat situ hari-hari. Confirm lah Lailatul Qadar. Sebab dia tidur pun, kalau dia niat iktikaf dalam masjid, tidur dia tu pun dapat lebih baik daripada 1,000 bulan. Kita boleh buat tu? Tak boleh buat. Maknanya bulan Syawal tu, dia dah bersedia dah. Untuk masuk bulan. Dah berapa lama dah? Kata dah 3 tahun dah buat macam ni. 3 tahun dah dia buat macam tu. Hebat lah. Memang hebat. Orang rasa bukan gaji puluh-puluh ribu. Ya, orang biasa-biasa je. Hebat. Tinggal anak isteri. Nabi pun, tapi Nabi, kalau dalam hadis sebut, 10 terakhir, Nabi ikat kain. Bukan ikat, ketatkan kain. Nabi 10 terakhir akan ketatkan kain dan mengejut anak dan isteri dia. Isteri dia untuk mengejut isteri dia untuk bangun malam tahajud. 10 terakhir. Ketat tu maksud tak layan isteri. Goda lah aku tak layan kali ni 10 hari terakhir. Nak malam Al-Qadar. Lebih baik daripada 1,000 bulan. Dah lah kita ni umur pendek. 60-70. Nabi kata umat aku 60-70. Nak lawan umat terdahulu. Nabi Nuh 950 tahun. Tak boleh lawan. Lepas tu pula kita pula bukannya rajin, malah buat yang wajib-wajib je. Dalam wajib tu ada sunat pun tak buat yang sunat. Padahal dalam wajib tu ada sunat tu pun tak buat. Malah dah. Macam mana kita nak banyakkan amal ibadah dalam keadaan pemalahnya kita ni? Bulan Ramadan lah. Itulah kita punya lubuk kita. Kalau lain lah kita rajin. Kita bulat setiap bulan. Tiap seminggu tu 2-3 hari tahajud. Baca Quran. 3 bulan khatam. Lain lah. Kita bukan rajin. Malah. Lepas tu, macam mana? Carilah yang banyak fadilat ni. Antaranya adalah malam Al-Qadar. Nabi siap bagi lagi 10 terakhir. Ganjil pula tu. Maknanya 5 hari je ibadah. Buat sungguh-sungguh untuk dapat malam Al-Qadar.
Dan maknanya kena bersedia awal lah. Bersedia awal. Fizikal dan mental. Dan demikian lagi harus berbuka puasa bagi orang yang pergi-pergian, yang lanjut. Pergi tu musafir. Pergi-pergian, musafir. Yang lanjut tu lebih 2 marhalah. Jadi kalau orang yang musafir lebih 2 marhalah dan dia keluar destinasi dia lebih 2 marhalah dan dia keluar sebelum subuh, maka dia boleh kalau tak nak puasa. Boleh. Walaupun dia nak naik kapal terbang sekali pun. Daripada sini pergi airport. Pada sini dia pergi pukul 4 dah keluar rumah dah. 4.30 ke keluar rumah dah. Sampai ke airport. Airport tu dah keluar Korea dah. Okey. Check in apa semua. Subuh aja masuk. Berlepas. Pukul 6. Katalah. Sampai 6.30. Setengah jam begini. KL. Setengah jam sampai lah. KLIA. Ting, 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 ting. Sampai. Sampai subuh lah sana. Sampai subuh kat KL. Dekat KLIA. Okay. Tak nak puasa. Boleh? Boleh tak nak puasa. Sebab dia keluar sebelum subuh. Dan lagi harus tak ada masalah tak nak puasa. Sebab dia musafir, lebih 2 marhalah dan dia keluar sebelum subuh. Keluar selepas subuh tak boleh. Dia wajib puasa. Tetapi di dalam pergi-pergian, dalam musafir tadi, afdal puasa daripada berbuka. Kalaulah dengan musafir tadi tidak menyusahkan macam tadi kan, tak menyusahkan langsung, maka lebih afdal puasa. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu tahu puasa tu, puasa lebih baik bagi kamu walaupun kamu dibenarkan untuk buka puasa bagi musafir tadi. Jika tiada memberi mudarat ia akan dia. Kalau dia puasa pun tak ada masalah. Sebab bukan jauh sangat pun. Sekarang kalau lipat 5 jam naik kereta pun rasa tak mudarat apa pun. Bukan naik unta. Bukan naik kuda. Jadi wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu tahu kelebihan puasa, kamu akan puasa juga walaupun dibenarkan untuk buka puasa. Okey. Bermula barang siapa berbuka puasa kerana uzur, siapa yang buka puasa kerana uzur, kerana sakit. Uzur bila sebut uzur, uzur yang diiktiraf syarak lah. Ada uzur yang tak diiktiraf syarak, ni uzur yang diiktiraf syarak. Wajib atasnya mengqada puasanya. Siapa yang buka puasa sebab uzur tadi, sakit. Uzur mana ni? Sakit yang ada harapan sembuh Yang tak ada harapan sembuh memang tak ada qada lah. Ya, yang ada harapan sembuh wajib dia mengqada puasanya. Tetapi wajib atas yang berbuka puasa dengan tiada uzur. Dia buka puasa uzur yang tak diiktiraf syarak, atau dia je kata dia uzur, sebenarnya dia tak uzur pun. Ataupun uzur yang tidak diiktiraf syarak macam tadilah. Batuk buka puasa sebab batuk. Sesama buka puasa. Sakit lutut buka puasa. Terseliuh buka puasa. Tak ada kena-mengena pun. Maka uzur tapi tak diiktiraf. Tak iktiraf. Ataupun dia tak uzur, dia kata dia uzur. Lagilah tak iktiraf. Ataupun saja-saja buka. Uzur ke tak uzur ke, aku buka puasa makan aja. Itu dikira tidak diiktiraf. Macam mana orang macam ni? Wajib menyegerakan mengqada puasanya. Dengan berturut-turut. Wajib menyegerakan mengqada puasanya. Wajib qada segera. Okey, dia tinggal uzur yang tak iktiraf tadi uzur yang tak iktiraf dia tinggal juga, ataupun dia saja je buka puasa dengan sengaja. Hari kelima Ramadan dia wajib qada segera, tapi dia tak boleh puasa dia tak boleh qada 6 hari bulan. 6 bulan kena puasa lagi. 7, 8, 9 Ramadan tak boleh. Bila? Hari raya tak boleh puasa. 2 Syawal dia wajib qada dengan segera. Tak qada berdosa, maksiat, dalam maksiat. Segera, menyegerakan qada. Kalau dia nak qada nantilah, nak qada lagi 2 bulan, dia duduk dalam maksiat, berdosa setiap saat. Setiap saat berdosa. Sebab tu dia kata kat sini, dengan berturut-turut kerana mengeluarkan diri daripada maksiat. Sebab tu dia wajib qada segera, sebab dia sedang bermaksiat. Walaupun nampak sembahyang. Sembahyang tu sembahyang. Tapi maksiat dia adalah tak qada puasa. Bila bulan Syawal nanti? Ada nanti bulan Syaban nanti baru qada. Bulan Syaban nanti baru nak qada. Maka 11 bulan dia duduk dalam maksiat.
11 bulan dia duduk maksiat. Maksiat teruk maksiat dia ni, cuma tak nampak je teruk. Teruknya seolah-olah dia tak tutup aurat, dia tak pakai seluar, tak pakai baju. Dia sentiasa, dia keluar rumah. Maka dia sentiasa duduk dalam maksiat. Selama 11 bulan. Agak-agak banyak mana dosa dia. Sebab kita kalau kata tak qada, berdosa setiap saat, tak nampak. Tak nampak. Kita kata ini, dia telanjang, keluar rumah telanjang, masuk rumah telanjang aja selama 11 bulan. Banyak dosa dia. Samalah banyak, malah lebih banyak lagi dosa tak qada. Tapi tak nampak yang tu. Itu antara tipu daya syaitan tu. Yang itu tak nampak jijik, tak qada puasa, jijik, tak nampak. Berzina, jijik, nampak? Nampak? Minum arak, apa benda, buat maksiat, minum arak. Nampak kejijikannya. Tapi kalau, tinggal puasa itu sengaja. Tak qada lagi, jijik, tak nampak. Sedangkan jijik tu sama, malah lebih lagi. Cuma tak nampak. Antara tipu daya syaitan tu. Itu bagi, kerana nak keluarkan diri dia. Macam mana? Dia sekarang sedang bermaksiat. Sebab dia tinggalkan puasa dengan sengaja, dia sekarang sedang bermaksiat. Ini bukan puasa yang dia baru tinggal. Yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi lah lama duduk dalam maksiat. Kalau dia tinggal 30 tahun lepas, maknanya seolah-olah 30 tahun dia tak pakai seluar baju keluar rumah. Agak-agak macam mana rasa? Saya nak nampak teruk, nampak dosa, nampak salah je. Tu yang cerita pasal tu. Baru nampak sikit. Baru nampak nampak kejahatan tu. Kalau kata kena qada, aku tidak berdosa, tak nampak jahat tu. Kita biar nampak. Jadi kalau macam kan lama 30 tahun duk telanjang kan. Banyak dosa. Macam tu lah 30 tahun tak qada. Yang mana yang tinggal tadi tu tinggal dengan sengaja yang tak diiktiraf syarak. Jadi dia kena qada dengan segera. Tapi kalau dia tinggal puasa tu yang diiktiraf syarak ni, dan tiada wajib yang demikian itu atas yang berbuka dengan uzur. Hanya sunat jua menyegerakan dia. Kenapa dia tak puasa? Haid uzur yang diterima. Terima syarak. Maka dia nak qada bila? Syawal boleh, Syaban pun boleh. Sebab dia tinggal puasa tu syarak membenarkan. Ataupun dia sakit. Doktor kata stroke haba. Kena makan ubat ni. Buka puasa. Dia pun buka puasa kerana sakit. Dia boleh qada, dia wajib qada saudara? Tak wajib. Sebab syarak membenarkan dia buka, dia boleh qada dalam masa 11 bulan. Tak berdosa. Tak berdosa. Apa lagi lah sakit-sakit yang syarak membenarkan. Dia musafir, keluar sebelum subuh, dia tak puasa. Bila bulan Syawal dia kena qada segera? Tak, syarak benar. Dia boleh qada dengan syarat jangan sampai Ramadan seterusnya. 11 bulan bila-bila boleh qada. Itulah juga sebenarnya dalam bab qada ni menyegerakan. Tengok sini cantik dia ayat. Saya ulang balik ayat dia. Sebab saya nak kiaskan dengan sembahyang. Tetapi wajib atas yang berbuka puasa yang dengan tiada uzur. Dengan uzur yang tidak ada iktiraf, menyegerakan, wajib menyegerakan, mengqada puasanya dengan berturut-turut. Kena qada sampai habis. Kerana mengeluarkan diri daripada maksiat. Kerana dia sedang berada dalam maksiat setiap saat. Okey. Dan tiada wajib demikian itu, tidak wajib bersegera atas yang berbuka dengan uzur. Uzur yang diiktiraf syarak, hanya sunat jua menyegera. Kalau dia qada bulan Syawal, bagus. Nak qada bulan Syaban nanti nak masuk Ramadan, tak apa, ujung-ujung ni. Ada berapa hari lagi nak Ramadan akan datang? Lagi 10 hari. Masa tu aku bawa qada. No problem. Sebab dia tinggal puasa tu adalah yang dibenarkan syarak. Sebenarnya bukan puasa aja. Sembahyang pun macam tu juga. Saya tukar puasa kepada sembahyang. Tetapi wajib atas yang tidak sembahyang. Tukar berbuka puasa dengan tidak sembahyang dengan tiada uzur. Bukan tak bangun, terbangun lambat. Itu uzur. Dia bangun-bangun dah pukul 8 pagi. Adakah dia wajib qada segera pukul 8 pagi? Tak wajib. Dia boleh qada bila dia nak qada, janji sebelum mati. Qada sembahyang dia. Tapi kalau pukul 6 jagalah. Malah aku sembahyang, nanti lah. Okay. Dia jaga pukul 8. Dia wajib qada pukul 8. Kemudian 8:01 minit. Wajib qada 8:01 minit. Kalau tak qada lagi. 8:02 minit. Wajib qada 8:02 minit. Wajib. Maksiat. Dia pergi kerja dalam maksiat. Balik, maksiat tak qada. 30 tahun kemudian. 30 tahun dia buat maksiat. Tapi tak nampak. Sama je sebenarnya. Bab sembahyang pun. Sebab dia tinggal tadi bukan dengan uzur, dia jagalah. Dia niat pun malas sembahyang.
Sebab tanpa uzur. Jadi dia wajib qada dengan segera. Selagi dia tak qada, selagi tu dia duduk dalam maksiat. Susah nampak duduk dalam maksiat. Macam mana duduk dalam maksiat? Seolah-olah kalau nak keluar semua tak pakai baju, tak pakai. Dedah aurat. Macam tu. Seolah-olah dia pakai rantai, orang lelaki pakai rantai, pakai apa keluar rumah. Seolah-olah ada tatu. Nampak jahat lah. Saya sebut tu nak bagi nampak jahat je. Sebab orang tak nampak jahat benda ni. Seolah-olah tu. Begitulah seolah-olah. Okey. Kerana nak mengeluarkan dia daripada maksiat. Selagi dia tak qada, selagi tu dia duduk dalam maksiat. Dan tiada wajib yang demikian itu atas yang meninggalkan solat dengan uzur. Saya tukar solat. Hanya sunat jua menyegerakan jika dia tinggal semayang, bukan dia tinggal semayang dengan uzur yang dia iktiraf, contohnya tertidur, terlupa uzur dia iktiraf, terlupa daripada pukul 6.30 dia semayang asar, lepas tu dia lupa nak semayang maghrib, masuk maghrib pun lupa, tahu-tahu insya' dah. Dia tak wajib qada segera. Nak qada esok, lusa, tolak, tahun depan, 10 tahun lagi boleh. Sebab dia bukan sengaja tinggal. Yang sengaja setiap saat dia wajib qada. Sebab itulah, tapi dia potong sting. Orang sibuk nak tarawih, patutnya tak boleh semayang tarawih orang macam ni. Dia potong kata orang tengah semangat dia potong. Tak boleh, nak kena cakap juga benda ni. Tak boleh. Sebab itu tipu daya nafsu. Tarawih buat 20 ke 8, kadang-kadang 20, kadang-kadang 8. Qada ada berapa? Qada adalah 20 tahun dulu tak qada lagi semayang. Kena tipu saja-saja. Setan kena ikat pun kena tipu dengan diri sendiri. Kena tipu dengan nafsu, kena tipu dengan suasana. Orang sekarang nak suasana kan. Tarawih baru ada suasana. Suasana tu. Semayang apa sini PSJ. Buat apa semayang tu masjid negeri baru ada suasana. Sebab kat depan tu ada jual-jual, nampak kaya tadi tengok. Lepas-lepas semayang dia nak yang tu, tak apalah. Orang sekarang kan nak suasana. Tapi rugi. Bukan rugi, malah dia berdosa. Jadi macam mana sepatutnya? Qada lah. Habis ambillah suasana tadi, semangat Ramadan. Orang sembahyang tarawih, kita sembahyang qada subuh. Kita ambil subuh. Kalau buat 20 tu, banyak subuh. 10 hari, 20 rakaat, mana 10 kali sembahyang. 10 hari selesai kita punya qada subuh dulu. Mulakan dengan subuh. Tapi banyak lagi zuhur, asar, maghrib. Nantilah mula subuh dulu. Dah 30 tahun tak qada. Nak sibuk qada semua. Patut qada awal-awal lagi. Bukan qada awal. Patutnya tak tinggal awal-awal lagi. Bukan qada. Tak tinggal terus. Dah tinggal. Dah 30 tahun baru nak cerita. Qada je subuh. Imam niat tarawih, makmum niat subuh. Tak ada masalah. Cuma jangan baca kunut je lah. Jatuh standard. Allahumma hdini fi ma hadait. Aku tengok pakai jubah janggut panjang. Serban ni. Besar bakul. Rupa-rupanya. Ataupun baca kunut pendek. Ingat lagi kunut pendek. Kita khatam dah musalli sini. Alim dah kat sini musalli. Kunut pendek ingat? Kunut. Bukan. Kunut pendek. Allahumma ghafirli ya ghafur. Itu kunut pendek. Lepas tu wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Itu selawat. Allahumma ghafirli ya ghafur. Dan tak perlu angkat tangan. Imam sami'allahu liman hamidah rakaat yang kedua. Dia pun sami'allahu liman hamidah, Allahumma fil ya ghafur wa sallallahu alaihi Muhammad. Imam dah sujud dah. Beri sekejap lagi. Orang tu baca, ini mesti baca panjang-panjang tu. Mesti dah hafal, hebat. Padahal qada. Tak apalah. Itu kalau nak baca kunut. Tak nak baca kunut pun masih lagi sah. Sunat aba'ad mazhab Syafi'i, sunat sujud sahwi. Lepas tu sujud sahwi pula. Orang pelik pula, tak payah sujud sahwi. Janji qada. Kalau lah buat macam tu, kejap je subuh clear. Selesai subuh. Lepas tu fikirlah pula, maghrib macam mana maghrib? Maghrib 3 rakaat macam mana? Lepas sembahyang Isyak, sembahyang 3 rakaat. Ingat witir. Ambil suasana, ambil semangat. Lepas tu yang 3 lagi tu memang masalah. Zuhur asar. Kurang-kurang, dah mula, dah habis dah 2 sembahyang. Setelah hari-hari kita buat orang sembahyang qabliyah ba'diyah, kita qada. Habis subuh. Lepas tu orang sembahyang ba'diyah Isyak, kita sembahyang witir, kita sembahyang maghrib macam witir. Orang tak perasan lagi. Lepas tu kita fikirlah kemudian. Masa tu semangat dah ada. Subuh aku dah selesai. Maghrib aku dah selesai. Sekarang zuhur kan dia ada semangat sikit dah nak habis dah. Dah 2 selesai. Berapa nak sembahyang? Berapa jumlah? Kira.
Kira. Tapi tak ingat secara detail anggar. Biar lebih sikit, tak apa anggar. Berapa lama tak sembahyang? 20 tahun. Okey, kira 20 tahun. 20 tahun, berapa hari? 1 tahun 365. Kita ambil yang masih ya. 365. Campur hari apa? Hari lompat. kira 4 tahun sekali. Okey. 365 kali 10. 3650 kali 20. 7 lebih. 7273. 7,000. Subuh 7,000 kali. Siapa suruh tinggal? Siapa suruh kumpul? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Duit gitu tu, duk kumpul-kumpul tu jadi banyak tu. Sikit-sikit dah banyak nak kena 7,000 lebih. Up sikit 7,500 sebab tak dapat dengan yakin. Okey. 7,500 kali kena qada subuh. Kena. Tak boleh. Kalau mati tak qada, nanti siap lah. Dekat akhirat nanti siap lah. Kena qada. Sekurang-kurang, paling kurang boleh bagi alasan. Walaupun tak qada tapi boleh bagi alasan. Alasan apa nak bagi? Saya tengah qada ya Allah, aku tengah qada tapi kau cabut yang aku. Kurang. Kalau langsung tak qada, nak jawab apa? Nak jawab apa? Tak boleh jawab. Sebab tu kewajipan. Sepatutnya tak perlu qada. Yang kumpul tu buat apa? Kumpul duit dah lah. Tak payah kumpul sembahyang. Kumpul puasa. Tak payah. Kumpul duit je. Itu baru cerita 20 tahun tak sembahyang tu. Baru cerita subuh. Dia kumpul sampai 7,500 kali. Maghrib 7,500 kali. Subuh 7,000 lebih tu. Kalau buat 20. Tarawih 20 kalau buat 20. Kat situ 10 kali sembahyang subuh. Kalau sebulan 30 hari, 300. Dapat selesai 300. Tolaklah 7,500 jadi 7,200. Rombak lagi nak habis. Siapa suruh kumpul? Jangan kata banyak. Dia kumpul, lepas tu kata banyak. Siapa suruh kumpul? Orang suruh sembahyang on time, dia pergi kumpul. Lepas tu kata banyak. Takkan Islam tu menyusahkan? Islam tu kan mudah. Memang Islam mudah. Pergi kumpul buat apa? Sehari bukan 50, sembahyang 5. Pergi kumpul sampai berpuluh-puluh ribu tu siapa suruh? Lepas tu kata Islam tu mudah. Suka hati. Mana boleh gitu? Kena qada, kena. Orang sembahyang tarawih, biar kita sembahyang qada. Qada subuh. Mulakan dengan subuh. Supaya ada momentum. Ini bila nak mula? Nanti ya. Tahu-tahu 50, umur 50. Nantilah, pencen. Tahu-tahu 65. Tahu-tahu tak boleh bangun dah. Lepas tu, ya Allah, aku nak qada tapi tak boleh bangun. Boleh jawab gitu? Samalah. Qada puasa pun sama. Jika tinggal dengan sengaja, wajib qada dengan segera. Jika tinggal tak sengaja, atau uzur yang dia iktiraf syarak, boleh tangguh. Tapi boleh tangguh pun tak boleh sampai Ramadan yang akan datang. 11 bulan lah maknanya. Kalau sembahyang, begitu juga. Jika tinggal dengan sengaja, wajib qada segera. Tak boleh. Nak mandi dulu. Tak boleh mandi. Sepatutnya. Dia tinggal dengan sengaja, dia tak boleh mandi pun. Malah nak makan nasi, tak boleh. Tunggu kebuluh tu baru boleh makan. Kalau tak makan, kebuluh, baru boleh makan nasi. Itu sepatutnya. Nak pergi kerja, tak boleh. Sampaikan kalau tak pergi kerja, tak ada duit, tak boleh makan, kebuluh. Baru boleh pergi kerja. Itu pun cukup-cukup. Tak boleh buat overtime. Teruk sebenarnya buat sembahyang ni. Tak boleh buat overtime, tak boleh. Kena balik terus. Balik-balik boleh singgah, kena tarik. Tak boleh, haram. Bukan haram makan tu, haram singgah tu. Kerana dia wajib habiskan masa dia untuk qada, dia wajib keluarkan dia daripada maksiat segera. Sebab dia telah sengaja meninggalkan. Tapi macam mana? Orang tak nampak benda tu buruk. Tak nampak benda tu maksiat. Tak nampak. Dia nampak maksiat tu, tengok tu. Tak tutup aurat. Maksiat lah tu. Orang tak tutup aurat, maksiat dia dengan orang tinggal sembahyang, jauh besar tinggal sembahyang. Tapi tak nampak pun. Orang tak tutup aurat, dia keluar, dia berdosa. Berapa lama dia duduk kat luar? 12 jam. Maka dia berdosa 12 jam kerana dia tak tutup aurat. Dia balik rumah, tak berdosa dah. Dalam rumah tak wajib tutup aurat semua-semua. Maka dalam rumah 12 jam dia tidak berdosa. Nampak? Oh teruk. Hari-hari keluar dedah aurat. Nampak 12 jam tu. Dia sendiri yang tak qada tu 24 jam duduk dalam maksiat. Tapi tak nampak. Tak nampak. Benda ni tak sedar. Benda ni tak sedar. Kena qada. Dia betul saya kata ni. Patut setting orang tengah tarawih. 8-20 lah kali. 2-8 pun tak payah. 20 tak payah. Mu qada je lah. Sibuk 8-20.
Dia sendiri tak kotak-kotak semayang masa dia muda-muda, masa lara-lara, masa main RZ dulu. Ada. Masa congek motor tu. Congek motor. Masa tu ingat balik dulu-dulu. Masa tengah lara-lara tu. Ada tak? Ada. Tak payah 820. Kodok ajalah. Kodok tu dapat pahala 70. 70 kali tarawih. 2 rakaat tarawih. Dapat pahala 2 lah, 2 rakaat. 2. Dapat pahala 1 lah. 2 rakaat tu 1 pahala. Sebab dia sunat. Kalau sembahyang qada subuh dapat 70. Cerdik tak cerdik kalau solat tarawih tak qada? Tak cerdik langsung. Dapat 70. 70. Kalau qada. Dah lah 70. Hutang hilang pula tu. Kan tolak hutang. Dapat 70. Sebab fardu 70. Sunat 1. Cuma bulan Ramadan sunat tu jadi fardu kan. Fardu ganda pula 70. 70 kali 70. Banyak. Tapi orang tak nampak ianya benda besar. Dia nampak benda kecil. Ini lafaz. Habislah. Ini lafaz qada. Ini lafaz niat qada puasa Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an qada'i fardhi Ramadan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari daripada membayar fardu Ramadan kerana Allah Ta'ala. Atau niat qada lah. Niat je lah qada macam tu. Ini kalau nak baca. Dia tak sebut, dia tak tak sertakan. Ada. Awal ayat itu muka surat 64 dia sertakan asumu ghadan an Ramadan. Ni rare sikit ni cara niat. Asumu ghadan an Ramadan. Tapi yang biasanya kita niat nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Habis. Ni fasal yang seterusnya, fasal pada menyatakan segala sunat puasa boleh baca sendiri. Senang. Tak nak baca juga, nak dengar tak ada telinga, boleh. Semalam baru kita bincang, saya bincang. Tengok rakaman kuliah saya semalam. Semalam kat Jaya Gading. Kat Jaya Gading, tengok Facebook ada yang semalam. Saya baca yang ni 70, 71, 72, 73. Kalau rajin, tak payah bertengam. Tak apa, boleh baca pun. Alah, sunat-sunat puasa. Okey, Allah alam. Ya. Ya. Buka puasa, bukan, dia tak panggil buka puasa macam dia macam ni. Buka puasa tak sengaja. Tak sengaja makan. Buat cerita. Buat drama. Gong. Tapi waktu itu dia cuma sebut Allah Akbar je. Dia bukit sedar yang dia bukan awal. Jadi pun kok. Jadi maksud saya yang masa yang kita yang maghrib batal kita. Dia sebenarnya dua-dua keadaan tadi. Dua-dua tak sengaja dan jawapannya satu pun dua-dua sama. Jawapan tu bukan lain-lain tu, sama tu. Sama ada Zuhur dia termakan tadi tak sengaja ataupun dah dekat-dekat nak buka dia makan yang tak sengaja tadi. Dua-dua jawapannya hanya satu jawapannya. Dua-dua tu hanya satu jawapan sama, iaitu batal puasa. Jangan samakan macam tadi. Faham cerita tadi? Dia tersalah waktu. Dia sedar dia sedang puasa. Dia sedar aku sedang puasa. Dia sedar dia makan, aku makan. Dengan sengaja. Yang dia silap timing. Yang tadi dia tersilap, dia bangun tidur tengok Zuhur. Dia kongkong Allah Zuhur. Lapar sangat, haus sangat kat situ. Tapi dia sedar dia tahu dia puasa dan dia sedar dia sedang nak buka puasa. Yang salah timing aja. Dia makan tu pun sengaja. Yang kedua, dekat-dekat nak buka puasa. Lagi 3 minit. Di garis dia syahid di garisan penamat. Sayang. Lagi 3 minit. Tiba-tiba TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya buat contoh lain lah. TV. Dia puas terus. TV dengan sini 2 minit lari. Beza. Sabar dulu. Degak. Dia sedar tak dia sedang berpuasa? Dia sedar. Dia sengaja tak dia makan? Dia sengaja. Dia niat tak nak buka? Niat. Apa yang salah? Timing tadi. Tersilap tadi lah. Tersilap. Maka batal puasa.
Satu, batal puasa. Satu lagi, berdosa atau tidak. Yang kedua, berdosa atau tidak, sengaja atau tidak yang tadi. Tak sengaja, tak berdosa. Sengaja, berdosa. Kalau sengaja buka, berdosa. Tak sengaja, tak berdosa. Batal, tetap batal. Dia tak sama dengan hari pertama Ramadan. Panah. Tu wow, tadi panah. Dekat-dekat Ramadan dia panah pula. Jangan tu. Sebelum ni elok hujan apa? Kita ingat cantik lah. Maghrib, Ramadan kali ni. Sedap lah. Panah juga. Okay. Hari pertama lah biasa yang silap. Jarang hari ke-29 silap. Tak ada. Hari pertama. Masuk. Buka peta ais. Gok. Okay. Letak je. Ataupun dia pergi dapur tengok. Nasi kandar. Makan. Nambah. Makan. Minum air gok. Letak. Hari ni aku puasa. Tak batal. Rezeki Allah Ta'ala tak batal. Walaupun nambah. Siap bancuh. Nak sekali batu gok. Tak batal. Apa beza dua tadi? Ada orang kata yang dia buka terawal yang silap tadi tak batal juga. Batal. Cuma tak berdosa. Sebab dia tak sengaja. Tak berdosa lah. Qadha wajib qadha nanti. Yang tadi tak batal. Apa beza dia? Beza je yang kata dia buka pita air, togok air, dia tengok atas dia makan nasi kandar, makan nasi, dia sedar tak dia puasa? Dia tak sedar. Dia tak sedar dia sedang berpuasa. Dia tak ingat langsung aku ni sedang berpuasa. Tidak. Tapi yang lagi 3 minit tadi, dia sedar sedang puasa dan dia sengaja makan dan dia berniat nak buka puasa. Cuma dia tersilap. Tersilap dengan azan, tersilap itu, tersilap muazzin, tersilap azan, tak kisahlah, yang penting tersilap. Tapi dia sedar dia sedang berpuasa dan dia niat nak buka. Cuma salah time atas sebab-sebab tertentu dan tak disengajakan. Zuhur dia kata tak batal. Dia kata tak ada, sama. Batal lah, batal. Kita sedar kita puasa. Cuma tersalah. Silap. Dia yang tak batal ni yang tadi lah. Lagi ambil gok makan. Macam tu. Batal. Nanya kat dia kena qadha tu. Batal. Jadi jangan samakan perbezaan tadi tu lah. Yang maghrib tu dia kata batal pula. Salah ke muazzin? Iyalah. Okey, muazzin tu berdosa atau tidak? Tengok dulu dia sengaja ke tidak. Dia tak sengaja, tak berdosa. Orang dah buka puasa. Buka puasa tadi sengaja ke tidak? Atau salah time tadi? Tak sengaja juga, tak berdosa. Batal. Cerita lain batal. Yang kita risaunya bukan batal. Kita tak risau batal puasa. Tak risau. Kita risau berdosa. Jadi biarlah batal, qadha lah nanti. Yang takutnya, dah lah batal, berdosa. Tu yang takut. Yang takut dosa. Dia takut batal. Takut batal puasa apa? Tak payah takut batal puasa. Takut dosa. Dan biasanya batal puasa ni, dosa lah. Kan? Biasanya lah. Tak semestinya. Wallahualam. Kita sambung lepas raya nanti tak? Tak ada subuh ni tak? Ada? Tak tahu ada? Tak ada. Tanya. Pak lain ada. Sambung lepas raya nanti lah. Okay. Bulan 5 kot. Lama. Bukan cuti raya sebulan, cuti puasa sebulan, raya sebulan kan? Tak. Semangat nak buka kitab baru ni, perukunan ni, semangat. Saya ingatlah nanti beritahu lah. Ujung-ujung bulan 4 ke habis puasa 6 tu kan mula. Hebat sini. Tengoklah macam ni nanti. Tengok macam ni. Terus yang tasbih kafarah dan salatullah subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.